nak bercerita mengenai salah sebuah daerah di Johor yang mempunyai banyak sebenarnya tarikan pelancongan di Bandar Maharani ataupun MUA. Jadi kita dah bercakap dengan MUA ni, saya bawakan dua tetamu istimewa di studio bersama dengan Dr. Al-Amirul Emir Ramzan Ali, Timbalan Dekan Pembangunan Pelajar dan Pelibatan Komuniti Kuliah Bahasa dan Pengurusan UIAM, dan juga di sebelahnya Ahmad Haikal Tomin, Presiden Majlis Perwakilan Pelajar Kolej Kediaman UIAM Paguh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih jemput kami. Sama-sama. Sihat doktor, sihat Haikal? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, tadi kita dah bersama dengan rakan kita di Johor FM. Ini kita nak bercerita mengenai kelebihan Bandar Maharani ataupun MUA ini untuk dijadikan sebagai satu pusat pelancongan. Mungkin tapi sebelum tu kita nak berkenalan terlebih dahulu. MUA ni bagaimana sebenarnya doktor? Okey, terima kasih saudara Syafiqah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So sebenarnya kan ini tahun ketiga saya berada di MUA. Saya lahir di Kuala Lumpur. Dan saya bekerja di MUA, di Paguh. So pada pendapat saya, MUA merupakan satu bandar yang sangat strategik dan unik. Dulunya, pada tahun 2018, MUA telah diiktiraf sebagai bandar terbersih ASEAN dan masih lagi diiktiraf. Terbersih di ASEAN, betul. Dan sekarang bila saya berjalan-jalan di MUA bersama saudara-saudara saya, kami dapat melihat keunikan dari segi keunikan makanan itu sendiri. Seperti contoh, sate. Makanan sate itu dijadikan sebagai sarapan di MUA. Di mana kami tak dapat, itu jaranglah kami jumpa di Kuala Lumpur. Tapi saya dapat makan sate sekarang di MUA. So itu bagi saya merupakan salah satu benda tarikan pelancong di Bandar MUA. Pagi-pagi lagi kita dah buka dengan makanan. Betul. Masih lagi berpuas. Banyak-banyak tempat tarikan makanan. Betul. Baik, nasib baik tak cakap kacang pol ke. Kacang pol ada juga, nasi berani, mi bandung MUA. Banyak lagi sebenarnya. Faham? Itu kalau kita nak bercerita mengenai apa yang menariknya di Bandar MUA. Tapi ini kita nak kaitkan apa sebenarnya berkaitan di antara pelajar dan juga bagaimana untuk menaik tarafkan lagi Bandar MUA ini. Mungkin Saudara Haikal boleh terangkan. Okey, baik. Bila kita bercakap tentang tarikan yang ada kat MUA seperti yang dikatakan oleh Dr. Amirul tadi, bahagian makanan. Saya teringat juga satu makanan famous, makanan popular yang ada dekat MUA, iaitu mi siput. Selepas ini kita akan ceritakan projek-projek yang ada bersama dengan komuniti yang telah UIAM Paguh laksanakan, dan saya kira itu merupakan tarikan yang sangat penting, iaitu mi siput, dan ada juga makanan-makanan tradisional lain seperti rempeyek, ubi, tapai ubi dan sebagainya lah. Dan kalau kita boleh sebutkan juga tarikan-tarikan seperti homestay. Ada homestay yang bertaraf hotel. Kalian boleh rujuk dekat Google. Sangat menarik sebenarnya, dan sebenarnya ada ada tempat-tempat yang menarik yang kita tak tahu walaupun diusahakan oleh orang kampung sendiri. Jadi kalau nak tahu lebih lanjut, nanti kita borak lagi selepas ini soalan dia. Itu macam suruh PM tepi pula. Baik, bila kita bercakap mengenai pelancongan, ialah macam tadi Saudara Haikal katakan, nanti bolehlah tengok di internet, nak tengok apa lagi yang menarik di Bandar MUA. Tapi untuk fakulti sendiri, apa di antara peranan daripada pihak fakulti untuk meningkatkan lagi ekonomi di MUA, khususnya daripada sektor pelancongan ini? Okey, terima kasih Syafiqah. So sebelum saya bercakap mengenai peranan universiti, izinkan saya untuk mengenalkan universiti kami, fakulti kami. So fakulti kami diberikan nama Kuliah Bahasa dan Pengurusan, di mana keunikan kami terletak pada program yang kami tawarkan kepada pelajar-pelajar. Kami mempunyai bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Arab untuk perhubungan antarabangsa, dan kami juga mempunyai tourism management. Dan jika kita lihat, keempat-empat subjek ini merupakan antara elemen yang sangat penting untuk kami meningkatkan taraf pelancongan di MUA. Selain itu juga, keunikan kami juga menawarkan bahasa-bahasa asing seperti bahasa Mandarin, French, Japanese dan juga Korean. So jikalau kita lihat, kalau ada pelancong-pelancong daripada negara Jepun, Korea, at least sering dapat berkomunikasi bersama pelancong-pelancong tersebut. Okey. Yang kedua, dari segi peranan universiti, dari segi projek, kami mempunyai satu projek nama Flagship. Flagship projek ialah projek yang berimpak tinggi dan juga dalam plan strategik UIAM.
Dan di kampus kami Pagoh, kami ada satu projek dinamakan Di Muara. Di Muara. Di Muara. Okey. So Di Muara sebenarnya ialah satu projek untuk membantu masyarakat tempatan di Muar yang berada di pesisiran Sungai Muar untuk mengembangkan bisnes mereka dan juga melalui pendidikan-pendidikan. So melalui pendidikan itu kami dapat melihat keunikan-unikan di Bandar Muar seperti pembuatan capal. Okey. Dan juga melalui penyelidikan tersebut kami dapat lihat macam mana songkok dapat dibuat. Oh, menarik. So itulah keunikan flagship projek dinamakan Di Muara. Okey. Dan seterusnya juga kami juga ada kami tubuhkan satu kumpulan sukarelawan yang diberikan KLM Rangers. KLM Rangers. KLM Rangers itu Kuliah Engagement and Management. Okey. Rangers di mana kami terdiri daripada staf dan juga pelajar yang bekerja sama sebagai satu kumpulan untuk meningkatkan taraf kehidupan membantu masyarakat tempatan. Okey. Bercakap dalam membantu masyarakat tempatan tu, apa peranan daripada pihak pelajar pula? Okey, bila kita bercakap tentang pelajar, masing-masing ada mempunyai peranan masing-masing lah kan. Okey, jadi saya kelaskan kepada dua. Tapi sebelum tu saya teringat sesuatu. Bila Dr. Amirul cakap berkenaan dengan keunikan kuliah kami. Selain itu, di Bandar Muar ataupun di kawasan Bandar Universiti Pagoh itu sendiri, apa yang uniknya adalah langit. Langit? Yes, langit Pagoh. Langit Pagoh sangat-sangat menarik dan sangat-sangat tidak pernah mengecewakan. Malam ke, pagi ke, siang ke, sangat menarik. Sebab tak ada bangunan-bangunan pencakar langit. Jadi bila kita mendongak je pagi, sangat unik. Saya ingat ada Milky Way kan. Tak ada. Manalah tahu nampak bintang. Pencakar Tapi sangat menarik, sangat tidak pernah mengecewakan. Okey. Jadi berbalik kepada soalan tadi, apakah peranan pelajar? Jadi saya kelaskan kepada dua lah. Okey. Pelajar jurusan pelancongan itu sendiri dan pelajar yang tak ada kepakaran dalam pelancongan tetapi mempunyai asas komunikasi. Okey, jadi bila saya bercakap tentang jurusan pelancongan, pelajar-pelajar ni akan mempunyai tugasan. Mereka akan pergi melawat ke mukim-mukim yang berada dekat Muar, seperti Sungai Balang, seperti dan sebagainya lah. Jadi mereka ni akan membuat lawatan sambil belajar dan mereka akan mempelajari budaya dan tugasan mereka adalah untuk mengenal pasti apakah kelemahan dan apakah ruang-ruang untuk penambahbaikan untuk pengusaha IKS ataupun pengusaha pelancongan. Jadi kita sebutlah contoh iaitu Sungai Balang. Mereka pergi ke sana untuk belajar cara membuat pembuatan misiput, cara pembuatan rempeyek yang saya sebutkan sebentar tadi. Jadi melalui perkara itu, melalui lawatan itu mereka mengenal pasti apakah kelemahan dan mereka mewujudkan inisiatif seperti mewujudkan website, mewujudkan platform untuk mereka melebarkan lagi sayap mereka untuk dikenali lagi bukan setakat di sekitar Muar tetapi di sekitar di luar daripada Muar itu sendiri. Itu berkenaan dengan pelajar jurusan pelancongan lah. Saya sendiri sebagai presiden untuk MPP College Kediaman, walaupun kita tak ada basic asas berkenaan dengan pelancongan, tapi kita mengikuti hala 7 yang digariskan oleh UIAM untuk kita ada community engagement. Jadi dengan menyahut ataupun mendapat tanggungjawab itu, kita sebagai MPP College Kediaman ada Biro International and Culture dan kita ada CSR. Jadi kita mewujudkan inisiatif iaitu melalui platform digital, Telegram dan Instagram. Dan kita yang lebih menariknya, kita turun padang untuk buat vlog, untuk buat TikTok sama-sama dengan mereka untuk mempromosikan pelancongan dan untuk mempromosikan IKS itu sendiri. Itu pentingnya sebenarnya peranan pelajar apabila berada di sesuatu kawasan. Mungkin kawasan tu sebelum ni tidaklah terlalu dikenali, tetapi bila adanya pelajar-pelajar ni ambil gambar, ambil video, masuk di media sosial, lama-lama tempat tu pun jadi tular. Terima kasih kepada para pelajar lah. Tapi bila kita bercakap untuk meningkatkan lagi kawasan itu sebagai industri pelancongan, kita bukan bercakap mengenai kawasan itu sahaja, tapi kita bercakap mengenai budaya sekali. Jadi apabila bercakap mengenai budaya, bagaimana pula peranan daripada pihak fakulti? Okey, terima kasih Syafiqah. So, dari segi untuk kita mempromosikan budaya, kami juga mempunyai beberapa lagi projek-projek yang dapat membantu meningkatkan budaya di kawasan tersebut. Seperti contoh projek flagship kedua iaitu Tikah Rimba. Tikah Rimba merupakan salah satu projek di mana kami menjalankan pendidikan terhadap beberapa aspek seperti budaya dan juga bahasa orang asli. Okey. Agar ia terpelihara pada generasi yang akan datang.
Di situ juga kami telah berusaha untuk mendokumentasikan bahasa-bahasa orang asli, iaitu suku kaum Jakun Lenga, because kita tahu bahasa-bahasa orang asli semakin pupus. So ini merupakan salah satu inisiatif kuliah untuk kami memelihara bahasa orang asli. Jadi ini kamus yang diterbitkan oleh pihak UIM. Betul. Fakulti lah ni. Fakulti. Dan seterusnya juga kami telah membina Pondok Sejahtera, iaitu Pondok Orang Asli, di mana kami bekerjasama bersama orang-orang asli suku kaum Jakun Lenga, di mana itulah pondok yang kebanyakan orang asli membuat aktiviti. So bila kami membina pondok di mahalah kami, itu asrama, jadi kami dapat memelihara budaya dan juga culture orang asli. Dan seterusnya juga projek yang ketiga, flagship, kami namakan sebagai Malay Food Branding, di mana itu projek itu bertujuan untuk mempromosikan makanan Melayu di persada dunia. Di mana kami sedang membangunkan satu aplikasi, di mana dalam aplikasi itu para pengguna dapat melihat cara-cara pembuatan makanan, kalori, dan juga di mana kami nak cari makanan tersebut. Yelah sebab pasal sate tadi tu fikir kalori kan. Betul. Insaf sekejap. Faham. Okey. Selain daripada itu, kita juga tadi macam doktor ada maklumkan ada projek sukarelawan. Jadi itu pastinya melibatkan daripada pihak fakulti dan juga pelajar. Jadi impak daripada program ini kepada pelajar dan juga untuk penduduk sekitar bagaimana? Okey, impak yang kita dapat lihat kepada komuniti, sebenarnya kita dapat mempromosikan dan memajukan sebenarnya pelancongan mereka dalam pelancongan dan IKS lah itu sendiri. Jadi peranan pelajar untuk kita inilah peranan pelajar untuk membantu macam mana sebenarnya mereka boleh meningkatkan ekonomi pelancongan di kawasan Muar. Jadi inilah pelajar Melayu sepatutnya boleh menjadi sebagai provider, boleh menjadi sebagai interpreter, boleh menjadi saluran komunikasi lah antara pihak pelancong dan pihak pengusaha. Jadi itu sahajalah daripada saya. Baik, bila tadi ada Haikal menyebut mengenai bahasa Melayu, kita faham kerana bahasa Melayu kita nak memartabatkan bahasa Melayu. Jadi kepentingan bahasa Melayu ini khususnya apabila kita nak meningkatkan lagi sektor pelancongan di Bandar Muar, bagaimana Haikal? Baik. Okey. Saya akui dan kita semua memang mengakui bahawa bahasa Melayu sangat penting. Lagi-lagi bila kita bercakap tentang pelancongan kan, kita kena memartabatkan bahasa Melayu, tapi dalam masa yang sama kita kena memperkasakan juga bahasa-bahasa asing. So kita akan berkomunikasi dengan pelancong-pelancong asing mungkin dalam negara dan luar negara. Jadi melihat kepada komunikasi itu sendiri, pelajar seharusnya mempunyai komunikasi lah, mempunyai kemahiran berkomunikasi supaya mereka ini boleh menjadi proofreader seperti yang saya kata tadi, translator, dan mereka juga sebenarnya boleh mengajar pihak pengusaha pelancongan untuk mereka mempunyai communication skill untuk berkomunikasi dengan pihak pelancong. Dan saya tambah juga berkenaan dengan kemahiran menguasai bahasa-bahasa asing yang lain. Jadi pelajar-pelajar yang mempunyai kemahiran bahasa asing ni sepatutnya memainkan peranan penting dalam memperkasakan bahasa asing supaya kita dapat menjadi dapat berkomunikasi dengan baik kepada pihak pelancong. Jadi kalau mana-mana pelancong yang datang ke Bandar Muar ni tak perlu nak risaulah. Cakaplah bahasa apa sekalipun, kita ada pelajar daripada fakulti ni. Jadi jurubahasa, translatornya. Jadi kita nak tanya juga kepada doktor, sebenarnya apa lagi di antara projek ataupun program selepas ini untuk memperkasakan lagi budaya dan juga meningkatkan lagi pelancongan di Bandar Muar ini? Okey, seperti apa yang pelajar saya cakapkan tadi, kita ada progres IKS Pernah di mana kami berkolaborasi dengan EDC IIUM, di mana para pelajar kami 2 bulan lepas, di mana kami pergi ke Tanjung Piai dan kami membawa pelajar-pelajar kami untuk menjadi mentee kepada pengusaha-pengusaha tempatan. Seperti contoh, pelajar saya pergi untuk menjadi mentee kepada Mak Andam yang membuat perkahwinan, make-up. So jadi mereka mempunyai skills yang akan dipelajari daripada mentor tersebut.
Menarik. Sebenarnya bukan saja andaman catering. Event management. So ini antara perniagaan-perniagaan yang boleh katakan agak laku keras. Laku keras di sekitar Johor. Betul. Dan juga hari itu kami pergi di Sungai Balang. Itu is actually ongoing project. Di mana kami akan mempelajari lagi secara mendalam bagaimana sejarah mi siput tersebut. Bagaimana nak buat rempeyek. Bagaimana nenas itu ditanam. So itu adalah projek-projek yang masih lagi berjalan. Dan student-student akan membantu universiti berganding bahu bersama pensyarah untuk memastikan industri pelancongan di Johor terus meningkat ke pesada dunia. Kita dah nampak hala tujunya ke mana itu dan kita boleh nampak juga macam program Check in Place tu berlaku di fakulti. Sedikit harapan daripada Doktor dan juga Haikal untuk meningkatkan lagi industri pelancongan di Bandar Maharani ni. Okey, harapan saya dan harapan pihak universiti bila kita ingin meningkatkan lagi taraf pelancongan di MUA di Johor, ia memerlukan tenaga kerja yang agak besar dan agak banyak. Betul. Jadinya harapannya kami boleh terus berganding bahu bersama student-student, because student-student mempunyai idea yang sangat menarik. Betul. Idea yang sangat kritikal di mana kami boleh bekerjasama sebagai satu kumpulan untuk terus memajukan industri pelancongan. Dan juga harapan kedua saya pada pelajar-pelajar untuk terus berkecimpung dalam dunia khidmat masyarakat agar membantu masyarakat pantai untuk teruskan perniagaan mereka. Selaku MPP? Okey, selaku MPP sebagai seorang pelajar dan seorang remaja, kita sepatutnya mengambil tahu tentang budaya dan kekayaan yang ada dekat MUA ataupun di mana sahaja, kerana kitalah penyambung kepada legasi yang seterusnya. Jadi saya memohon kepada semua dan mengharapkan agar remaja-remaja pada hari ini mempunyai semangat untuk membantu sektor pelancongan dan sektor IKS itu sendiri. Baik, jadi bersama-samalah kita memeriahkan lagi industri pelancongan di MUA. Jangan risau, macam-macam bahasa boleh digunakan di MUA, ada jurubahasanya. Terima kasih Dr. Al-Amirul Emir Ramzan Ali dan juga Ahmad Haikal Tommy Kanusudi bersama dengan kita untuk bercerita kemeriahan dan juga apa yang ada di Bandar Maharani MUA. Sate dan juga mi Bandung MUA. Mi Bandung. Jangan lupa datang MUA. Baik.